fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu isu menarik berkaitan dengan isu pengampunan diraja yang diterima Najib. Umum sudah mengetahui keputusan penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dijatuhkan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang akhirnya diturunkan kepada 6 tahun dan denda sebanyak RM50 juta. Akhirnya banyak berita susulan. Satu artikel daripada FMT. Ram Karpal dicabar debat terbuka mengenai pengampunan diraja Najib. Jika ahli parlimen itu menolak, Tony Puah atau Hanifah Maidin boleh menggantikan tempatnya menurut kenyataan DFB Najib Razak. Ini sudah pasti satu kejutan kepada pemerintahan yang di Perdana Agong ke-16 Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ram Karpal Singh dicabar untuk berdebat sama ada Najib Razak layak atau dikurniakan pengampunan diraja. Cabaran itu dibuat menerusi kenyataan di laman Facebook Najib yang mendakwa ramai orang tidak faham fakta kes SRC International dan mereka tidak mengikuti prosiding mahkamah dengan teliti. Kenyataan itu juga mendakwa Ram Karpal gagal membincangkan dakwaan wujudnya perkara-perkara luar aturan ketika perbicaraan Najib bagi kes SRC International dalam satu kenyataan mengenai pengurangan hukuman penjara dan denda Najib. Ram Karpal berkata, keputusan bersalah Najib dalam kes SRC tidak diragui dan Najib bukan sahaja disabitkan bersalah oleh 9 hakim, malah disifatkan sebagai memalukan negara oleh Hakim Mahkamah Persekutuan. Ram Karpal, yang juga pengerusi Biro Undang-Undang DAP, menggesa lembaga pengampunan, menjelaskan alasannya memendekkan hukuman penjara 12 tahun Najib kepada 6 tahun dan mengurangkan denda RM210 juta kepada RM50 juta. Menurut kenyataan di Facebook Najib, sudah tiba masanya forum terbuka diadakan untuk memaklumkan orang ramai dengan lebih baik dan membantu mereka membuat kesimpulan sendiri berdasarkan fakta. Katanya memandangkan kes SRC International sudah tamat, tidak wujud lagi bahaya subjudis atau penghinaan mahkamah apabila kes ini dibincangkan secara terbuka. Ram Karpal diundang berdebat secara terbuka dengan wakil dari pihak Najib mengenai sama ada bekas Perdana Menteri itu layak mendapat pengampunan bagi kes SRC. Mungkinkah pengampunan ataupun pemendekan denda yang dijalani oleh Datuk Seri Najib mungkin juga diambil kira berkaitan dengan kebaikan yang pernah Najib lakukan? Itu menjadi persoalan. Dalam artikel ini lagi, jika Ram Karpal menolak, tokoh lain Pakatan Harapan seperti Tony Puah daripada DAP atau bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin daripada Amanah boleh menggantikan tempatnya menurut kenyataan itu. Pegawai kami akan menghubungi pihak tuan untuk mendapatkan tarikh dan lokasi yang sesuai jika bersetuju. Ini menjadi persoalan, adakah debat terbuka mengenai pengampunan diraja Najib akan berlaku? Mungkinkah di antara Tony Puah ataupun Hanifah Maidin ataupun Ram Karpal ataupun mungkin ada pemimpin politik yang lain yang cuba untuk berdebat berkaitan dengan isu ini? Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua,
Sebelum ini berkaitan dengan pengampunan, keputusan lembaga pengampunan di mana denda penjara Najib yang dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda RM 210 juta kepada RM 50 juta menjadi cakap-cakap ramai orang. Dan sudah pasti ada yang mengecam, ada yang mengkritik. Bukan mengkritik keputusan tersebut, tetapi mengkritik Najib. Saya rasa boleh dikatakan mereka juga tak berpuas hati dengan keputusan itu dan meminta pihak-pihak berwajib untuk memberikan penjelasan. Sebelumnya juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sebelum keputusan rasmi oleh lembaga pengampunan, Perdana Menteri sudah mengesahkan bahawa ada keputusan, tetapi bukan atas kuasa beliau, bukan kerajaan yang mengumumkan, tetapi lembaga persekutuan sendiri yang mengumumkan keputusan itu. Dan pada akhirnya, selepas banyak kecaman dan juga kritikan berkaitan dengan isu ini, sekali lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara. Satu artikel daripada Malaysia Kini, Anwar berkata, kecaman kritikan pengampunan Najib mesti dihentikan. Nah, ini satu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya semua kritikan dan kecaman berhubung keputusan lembaga pengampunan mengurangkan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dihentikan. Anwar turut menggesa agar keputusan itu dihormati kerana ia bukan sahaja dibuat berlandaskan undang-undang, malah atas belas ihsan yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Pertimbangan utamanya adalah soal ihsan, belas kasihan atau apa yang disebut oleh bekas yang di-Pertuan Agong itu sebagai mercu keihsanan atau fountain of mercy. Sama ada yang di-Pertuan Agong memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak, itu wewenang hak tuanku, katanya pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dewan Deseri Endon, Puspanita Puri hari ini. Anwar menjelaskan, kemudian berhubung keputusan lembaga pengampunan yang memberikan pengurangan 50% bagi tempoh hukuman penjara dan denda yang perlu dibayar oleh Najib. Nah, saudara-saudara, ini adalah menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan 50% penjara dan juga denda Najib yang dikurangkan adalah atas belas ataupun atas belas ihsan yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Sultan Abdullah. Nah, saudara-saudara, mungkinkah ini satu kekecewaan baginda bekas yang di-Pertuan Agong sekiranya ramai yang mengkritik dan mengecam keputusan ini? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara berkaitan dengan isu ini. Kecaman, kritikan pengampunan Najib mesti dihentikan. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.